ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama pada tengah hari ini. Saya menggantikan penceramah, saya tak tahu siapa yang saya ganti dah. Cuma baru di telefon dalam 1 jam yang lepas. Lebih kurang untuk mengisi perkongsian di tengah hari ini bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Dan saya nak mengajak tuan-tuan tengah hari ini untuk meneliti beberapa ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah yang menyentuh berkaitan dengan ibadah haji, mengambil sempena berakhirnya ibadah haji bagi beberapa orang daripada kalangan teman-teman kita, yang mana dalam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah 196, 197 sehingga 199 ini ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan sebagai suatu kelengkapan kepada kita sebagai seorang yang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 196, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Sempurnakanlah oleh kamu haji dan umrah kerana Allah. Dan barang siapa di kalangan kamu yang dikepung ataupun dihalang daripada menyempurnakannya, maka apa-apalah yang mudah baginya daripada binatang korban, maka hendaklah dia bertahallul dan menggantikan dengan dam apa-apa yang mudah daripada binatang korban. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Tetapi janganlah kamu mencukurkan kepala kamu melainkan setelah daripada binatang korban itu sampai ke tempat sembelihannya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun ada penyakit di kepalanya, maka baginya ganti dengan puasa ataupun sedekah ataupun sembelihan korban. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al haji. Dan apabila kamu berada dalam keadaan yang aman, maka bagi siapa di kalangan kamu yang ingin bersenang-senang, berseronok-seronok untuk melakukan umrah sehingga sampai kepada waktu untuk melakukan ibadah haji, maka hendaklah dia menggantikannya dengan apa-apa yang mudah daripada binatang korban, iaitu dengan dam, apa-apa yang mudah daripada sembelihan. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Barang siapa di kalangan kamu yang tidak mendapati binatang sembelihan, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari semasa dalam ibadah haji dan 7 hari setelah kembali daripada ibadah haji. Yang demikian itu adalah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu amatlah berat siksaannya. Sadaqallahul azim. Kita tengok ayat yang pertama dulu, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membincangkan tentang soal itmamul hajj wal umrah, soal menyempurnakan haji dan umrah. Ini suatu perkara yang menjadi kewajipan kepada kita umat Islam dan sabit dengan ayat-ayat yang lain, sama ada ayat-ayat yang menyuruh ataupun yang menjanjikan balasan, hadis-hadis yang menjanjikan balasan buruk kepada orang yang tidak melakukan ibadah haji. Antara hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang tidak pergi melakukan ibadah haji ialah apa yang disebut man qadara 'alal haji
fatarakahu fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang berkemampuan, berkudrat untuk melakukan ibadah haji, dia tinggalkannya, maka biarlah dia nak mati Yahudi ataupun nak mati Nasrani. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beratnya apabila orang yang ada kemampuan, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada Allah menjadi kewajipan kepada manusia untuk pergi melakukan ibadah haji barang siapa yang ada istita'ah. Orang yang ada kemampuan untuk pergi kepadanya. Istita'ah itu antara lain dia sendiri itu dari sudut kewangannya mampu untuk diri dia, mampu untuk yang ditinggalkan, mampu dari sudut keamanan. Kalau perempuan ada mahram, bahkan dibincangkan oleh para ulama tentang persoalan istita'ah itu. Kalau muzakarah haji, lembaga tabung haji sampai ke peringkat membahaskan boleh atau tidak meminjam untuk pergi melakukan ibadah haji. Terutama sekali untuk orang seperti kita yang makan gaji, yang setiap bulan sikiat, 20 hari bulan gaji masuk. Boleh tak dia nak mengambil pembiayaan untuk pergi melakukan ibadah haji? Resolusi yang dibuat oleh muzakarah haji, lembaga tabung haji, harus dengan syarat, ianya dengan pembiayaan yang patut syariah. Sebab hukum ini dia bergerak. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bergerak mengikut illah, mengikut kos, mengikut rasio disandai. Adanya hukum dan tiadanya hukum. Suatu zaman orang yang manusia bekerja seperti menoreh getah. Nak cukup duit, dia nak pergi haji, dia kena kumpul duit tu sampai satu peringkat baru dia boleh pergi haji. Tetapi istita'ah zaman sekarang, dia boleh untuk mendapat pembiayaan dulu dan kemudian gajinya dipotong pada masa yang akan datang. Maka hukum itu telah pun bergerak. Dibahaskan oleh para ulama, diberikan pentafsiran baru kepada maksud istita'ah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam mazhab Abu Hanifah ada satu kaedah yang merumuskan, mengatakan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah. Tidak diingkari boleh berubahnya hukum dengan berubahnya zaman dan juga dengan berubahnya masa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan ibadah haji. Apa matlamat untuk melakukan ibadah haji? What is the very objective of ibadah haji? Apa dia? Allah Ta'ala sendiri telah menyebut dalam Al-Quranul Karim bahawa matlamatnya supaya manusia tidak mensyirikkan dia. Itu matlamat asas. Kenapa ibadah haji difardukan oleh Allah? Seawal daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumah Allah, memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membina rumah Allah, Allah Taala menyebut kepada Ibrahim, Allah Taala menyebut kepada kita, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Kamu ingatlah tak kala mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Ibrahim di mana mahu dibina rumah Allah. Tujuannya alla tusyrik bi syai'an, supaya aku tidak mensyirikkan dia, supaya mereka tidak mensyirikkan dia dengan barang sesuatu. Dan itulah yang dizahirkan dalam kalimah talbiyah. Bila mana orang pergi melakukan ibadah haji dan umrah, mereka diminta, disunatkan untuk melakukan kalimah talbiyah, melafazkan kalimah talbiyah. Yang dalam kalimah talbiyah itu disebut sekurang-kurangnya 2 kali. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata wa laka wal mulk la syarika lak. 2 kali disebut la syarika lak, tak ada sebarang sekutu bagi kamu. Tidak ada rival, there is no opponent, dan sebagainya. Yang disebut adalah syarik, tak ada sekutu. Ini tuan-tuan yang kadang-kadang bila kita melafazkannya menangis kan. Kena pula orang yang gajinya tak banyak, pendapatan, kumpul duit berpuluh tahun nak pergi Mekah. Tiba-tiba dapat pergi Mekah. Dia menghayati maksud labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan, aku datang kepada kamu, tidak ada sebarang sekutu bagi kamu. Tetapi ada orang yang tak mampu nak ungkapkan kalimah seperti ini. Cucu kepada Nabi SAW, Al-Husain bin Ali, bertolak daripada Kufah nak menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di kala mana manusia lain boleh ungkapkan kalimah labbaik Allahumma labbaik dengan mudah, dia tak boleh sebut.
Sampai ditanya orang kepada dia, kenapa kamu? Dan sampai tubuh kamu menggeletar, badan kamu menggigil, kenapa kamu tak mampu nak ucapkan kalimah labbaik Allahumma labbaik? Dijawab oleh dia, akhshi ay yuqala li la labbaik wa la sa'daik. Aku takut nak sebut sebab aku bimbang akan dijawab kepada aku bohong. Kamu datang bukan kerana aku, kamu datang bukan untuk mendapat keredaan aku. Artinya apa? Artinya ketulusan, keikhlasan yang ada dalam diri yang melakukan ibadah haji itu dengan memahami aspek software dan juga hardware. Bukan melihat ianya sebagai ritual semata-mata, tetapi dengan menghayati apakah yang benar-benar dihasratkan dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelaksanaan itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, kamu sempurnakanlah wa atimmul hajj. Soal itmamul haji itu dibincangkan oleh para ulama, bukan setakat kamu pergi melakukan aspek ritualsnya. Aspek rituals pergi haji bukan payah, umrah lagi senang. Kan, umrah lagi senang. Umrah dalam masa beberapa jam dah komplit. Haji itu pun tak payah mana. Terutama zaman sekarang ni, orang-orang yang pangkatnya besar, dia boleh pergi dalam masa seminggu komplit, beberapa hari saja. Tak perlu seminggu lah. 2 hari sebelum hari nak bertolak kepada Arafah baru dia sampai dengan private jet. Dan kemudian berapa hari maksimum dia patut berada di Mekah untuk sempurna ibadah haji? Paling panjang 4 hari. Paling pendek dia boleh komplitkan dalam masa 3 hari. Iaitu 4 hari lah. Paling pendek 4 hari. Dia pergi wukuf di padang Arafah sejak daripada zawal terbit mentari pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Dia keluar daripada padang Arafah di tengah malam, terus dibawa dengan kereta besarnya, kan, pergi ke Mina, melontar di Jamratul Aqabah pada pagi yang sama juga. Selepas melontar balik terus ke Makkah, melakukan tawaf ifadah. Selepas daripada melontar Jamratul Aqabah tahallul awal, balik terus ke Makkah melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah tahallul tsani. Kemudian duduk kat hotel. Pagi besok kereta datang ambil untuk pergi sekejap mabit di Mina, dan kemudian melontar. Dia lakukan nafar awal. Bila buat nafar awal maksudnya memadai dengan 2 hari saja berada di Mina, dan terus ambil kapal terbang dia balik semula. Berapa hari? 5 hari settle. 5 hari settle. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ritual itu. Allah menyebutkan perkataan wa atimmu, soal itmam, menyempurnakan, menghayati apa yang ada di sebalik daripada setiap satu. Berada di Arafah, boleh menghayati hakikat berada di Arafah itu adalah bayangan berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hari manusia dihalau kepada mahsyar, yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajju Arafah. Haji itu kena wukuf pada Arafah. Siapa yang tak sempat berwukuf di pada Arafah, maka tidak ada haji bagi dia. Sebab itulah yang sakit dibawa juga dalam ambulan, pusing sekejap melalui padang Arafah. Kecuali yang langsung tak boleh nak dibawa masuk ke dalam ambulan, maka dia stranded lah dekat hospital tu. Orang macam tu tak ada jalan keluar, kecuali dia kena bertahallul dan kemudian datang balik untuk qada, untuk melakukan ibadah haji pada masa yang akan datang. Dia melontar di jamarat umpamanya, apa penghayatan dia? Ataupun dia dapat orang lain pergi lontar batu, dia lontar batu sekali. Kan? Itmamul haji ni adalah menyempurnakan, memahami apa yang dia buat. Yang kalau dia balik, dia jadi manusia lebih baik daripada sebelum dia pergi. Dia melontar, dia baca bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa hizbihi. Bismillah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini rejaman kepada syaitan dan kumpulannya. Lambang melepaskan diri daripada segala unsur kesyaitanan. Dan begitu jugalah ibadat-ibadat yang lain. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memang ada manusia yang mahu menyempurnakan ibadah hajinya, tetapi kadang-kadang dia berhalangan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Tetapi di kalangan kamu, barang siapa di kalangan kamu yang terkepung, yang terhalang, maka apa-apalah yang mudah baginya daripada binatang korban,
Dan janganlah dia mencukurkan kepalanya, iaitu untuk bertahallul, melainkan kecuali setelah binatang sembelihannya sampai kepada tempat menyembelihnya. Jadi ayat ni turun tuan-tuan sekalian bersabit dengan apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi untuk melakukan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijrah. Bertolak daripada Al-Madinatul Munawwarah menuju ke Makkahul Mukarramah, menaiki kapal terbang. Ya. Menaiki unta, berjalan kaki. Telah pun menjatuhkan niat di miqat. Dalam perjalanan keluar daripada Al-Madinatul Munawwarah menuju ke Makkahul Mukarramah, maka sampai di Bir Ali. Daripada Bir Ali menuju ke kota Makkah lebih daripada 400 km lagi. Tuan-tuan bayangkan berjalan di tengah padang pasir pakai apa? Pakai pakaian ihram. Berapa ratus meter? 400 meter. Berapa hari perjalanan? Tuan-tuan nak try, buat sendirilah. Kan? Pakai kain tuala, berjalan daripada Kuala Lumpur menuju ke Kuala Terengganu. Kain tuala atas satu, kain tuala bawah satu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, bergerak daripada Al-Madinatul Munawwarah menuju ke kota Makkahul Mukarramah. Mereka sampai di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah, di luar daripada kota Makkah. Tiba-tiba orang-orang Arab jahiliyah, pemimpin Quraisy yang masih menguasai Makkah pada ketika itu, datang untuk berunding. Dan hasil perundingannya, rumusannya, mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk masuk ke dalam kota Makkah untuk melakukan ibadah haji pada tahun itu. Sedangkan mereka semua telah pun berada dalam keadaan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Dah niat dah. Sahaja aku berniat melakukan ibadah haji dan aku berihram kerananya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Hudaybiyah, datang pemimpin Quraisy berunding dengan Nabi. Akhir sekali ditulis perjanjian. Nabi panggil Sayyidina Ali supaya tulis perjanjian. Nama perjanjian itu suluh. Sebelum perjanjian itu, bila mereka halang, sebelum perjanjian itu, Nabi minta Osman bin Affan masuk dulu, pergi jumpa pemimpin Mekah, tolong bagi peluang untuk umat Islam masuk melakukan ibadah haji pada tahun ini. Tiba-tiba datang khabar Osman dibunuh. Datang khabar Osman dibunuh. Para sahabat yang mendapati bahawa utusan mereka itu dibunuh, datang untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digelar dengan bai'atul ridwan. Allah Taala rakam dalam Al-Quran, laqad radiyallahu alladhina yubayyi'unaka tahta syajarah. Wahai Muhammad, Allah Taala redha kepada orang yang berbai'ah kepada kamu di bawah pokok itu. Di bawah pokok itu. Jadi bila sahabat berbai'ah ingin mempertahankan Islam, mempertahankan Utsman, pemimpin Quraisy takut berlakunya peperangan. Walaupun Nabi datang bukan untuk berperang, walaupun bawa senjata hanyalah sekadar untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan, bukan untuk berperang, mereka datang. Akhir sekali dimeterai perjanjian yang Nabi minta Sayyidina Ali bin Abi Talib tulis. Maka Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim, Ali tulis. Orang Quraisy tiba-tiba saja kata, kami tak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Kami tulis perjanjian kami dengan Bismikallahumma. Padam Bismillahirrahmanirrahim, gantikan dengan Bismikallahumma. Nabi minta Ali padam. Ali tak nak padam, Nabi padam dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan Bismikallahumma. Nabi sebut hadza qarar baina Muhammad Rasulullah wa Quraisy. Ali tulis. Wakil orang Quraisy kata, kami tak kenal Muhammad Rasulullah. Kalau kenal memang dah beriman, tapi yang kami kenal adalah Muhammad ibni Abdullah. Boleh tak ganti dengan hadza qarar baina Muhammad ibni Abdullah wa Quraisy. Nabi minta Ali padam. Ali tak nak padam, Nabi padam. Ganti dengan Muhammad ibni Abdullah. Tulis isi perjanjian. Apa isi perjanjian? Orang Islam balik dulu ke Madinah, datang balik tahun depan. Kalau tuan-tuan ahli rombongan, perasaannya apa? Dah lah dengar khabar teman yang dihantar sebagai utusan kena bunuh. Kemudian datang buat perjanjian, nampak lembik tengkuk dah.
Bismillah ganti dengan Bismillah. Muhammad Rasulullah padam juga, ikut apa yang orang Quraisy nak. Tiba-tiba ajak balik. Saya ajak tuan-tuan pergi kampung saya di Kuala Terengganu. Berjalan dengan unta daripada Kuala Lumpur, pakai kain plekat. Ada. Seluar dalam pun tak pakai. Sampai Kuala Berang, saya kata jom balik KL. Apa perasaan? Itulah bayangannya. Itu bukan 50 darjah Celsius lagi tu. Bukan tengah padang pasir, itulah bayangannya. Jadi Nabi SAW minta sahabat balik. Sebab sahabat tak nak berkorban. Sahabat tak nak membayar dam yang disebut dam ahsar. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kamu terkepung, maka apa-apa yang mudah bagi kamu daripada binatang sembelihan. Nabi masuk dalam rumah bertemu dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, yang pada ketika itu mengiringi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, kamu keluar, kamu ambil binatang korban, kamu sembelihlah ya Rasulullah. Kan tak payah ceramah lagi dah. Dalam situasi tak waras macam tu, ceramah pun tak guna. Kan? Kamu keluar, kamu sembelih, lepas tu kamu tahallul, tukar pakaian, kamu mulakanlah untuk berangkat balik ke Al-Madinatul Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, Nabi lakukan demikian, akhirnya para sahabat ikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sababun nuzul. Sebab turun kepada ayat ini. Allah Taala kata, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi kalaulah kamu terkepung, apa-apa yang mudah daripada binatang sembelihan, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu, iaitu untuk bertahallul, kecuali selepas daripada binatang korban kamu sampai ke tempat pembelihannya. Jadi dari sinilah para ulama mengistimbatkan hukum, keluar hukum. Kalau orang yang dalam keadaan berihram, tiba-tiba dia terhalang, maka di sinilah punca dam ihsar. Harus untuk dia melakukan dam ihsar. Kalau perbahasan lebih detail akan diberikan contoh. Contohnya apa? Contohnya orang yang berjalan di tengah padang pasir. Itu semua benda payah nak berlaku kita sekarang, sebab pergi naik kapal terbang. Betul tak? Ini berlaku pergi dalam keadaan padang pasir, menaiki kenderaan, berhenti tidur, tiba-tiba binatang tunggangan itu hilang. Kan, hilang daripada tambatan talinya, pergi lagi. Ataupun bekalan dicuri orang. Ada bekalan dicuri. Habis tinggi pun beg hilang kat airport tu je. Dah. Bekalan dicuri orang, ataupun apa-apa sahaja yang menghalang, ataupun suami isteri yang pergi ke Makkah, tiba-tiba suaminya mati. Maksudnya dia kehilangan mahram di tengah jalan. Sedangkan ada mahram itu adalah salah satu daripada istita'ah. Maka harus untuk melakukan dam ihsar, untuk mengeluarkan diri dia daripada keadaan berihram, untuk menyembelih binatang sembelihan sebagai dam ihsar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan sekiranya kamu sekalian sakit, kamu sesiapa di kalangan kamu yang sakit ataupun ada penyakit di kepalanya, maka gantinya adalah dengan dia memberikan, dia berpuasa atau sedekah ataupun binatang sembelihan. Ini bersabit dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu disebut wal qummalu yatanataru fawqa ra'sihi. Dia sebut bahawa lalat sedang berterbangan mengelilingi kepalanya. Kepala dia dalam keadaan berkudis. Al-qummal yatanatharu fawqa ra'si. Lalat tu berterbangan kepala, ikut kepala dia. Nabi tanya dia, apa hal teruk sangat kamu ni? Kan? Nabi tanya soalan kat dia, atajidu syatan. Kamu ada tak anak kambing sekor? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan berihram, kepala dia teruk sangat, sakit terlampau teruk. Nabi kata, apa hal kamu ni teruk sangat? Atajidu syatan, ada tak anak kambing sekor? Kata Nabi SAW. Dia kata tak ada. Nabi kata puasalah. Jadi daripada ayat ini dikeluarkan hukum. Orang sakit pun boleh melakukan dam ihsar. Ambil contoh tadi lah. Contoh sakit di hospital, di Makkah Al-Mukarramah. Dia pergi awal, tiba-tiba jatuh sakit yang tidak memungkinkan untuk dibawa masuk ke dalam ambulans, sekurang-kurangnya untuk pergi wukuf di Arafah. Apa jalan keluar dia? Jalan keluarnya tak lain dan tak bukan adalah dam ihsar. Sembelihlah seekor
binatang, tetapi ingat dia belum sempurna haji. Dia kena datang qada balik haji dia pada masa yang akan datang. Jadi orang lain balik, orang panggil Pak Haji, dia tak boleh panggil Pak Haji. Walaupun balik daripada Mekah. Dan tidak semua yang pergi Mekah itu mabrur, kan? Ada satu syair Arab, apa saya lupa dah, tapi maknanya lebih kurang lebih kurangnya ialah siapa yang pergi haji dalam keadaan pergi dengan bekalan harta yang haram, maka fama hajaj walakin hajjatil air. Dia tak ada haji lagi, tapi yang haji itu adalah untanya. Itu zaman dulu lah pergi dengan unta. Unta dia pun pergi juga, kan? Dia dengan unta mesti sampai sekali, takkan dia sampai dulu unta sampai kemudian. Jadi yang dapat hajinya untanya. Itu sinis syair Arab tu nak mengatakan kepada orang pergi haji tapi pergi dengan harta yang tidak sempurna. Baik. Kemudian Allah sebut fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Dan satu lagi yang kena bayar dam, apa-apa binatang sembelihan yang baik ialah apabila kamu berada dalam keadaan yang aman tetapi kamu mahu tamatta'a. Kamu ingin berseronok-seronok, iaitu melakukan haji tamattu'. Apa dia haji tamattu'? Iaitu ingin berseronok-seronok melakukan umrah sehingga sampai kepada peringkat melakukan ibadah haji. Haji ada 3 bahagian. Satu haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Haji paling afdal adalah haji ifrad. Tapi haji ifrad dia lakukan haji dulu sempurna, selepas sempurna haji baru dia lakukan umrah, ataupun dia lakukan umrah dulu, selepas dia melakukan umrah baru dia melakukan haji. Tapi nak melakukan umrah maksudnya dia kena keluar balik daripada Makkah, pergi balik kepada miqat. Miqat haji tak sama dengan miqat umrah. Kalau tuan-tuan pergi ke Tan'im, pergi ke Ja'ranah, pergi ke Hudaybiyah, itu miqat umrah. Tapi miqat haji berada di luar. Dan menjatuhkan niat di miqat haji adalah salah satu daripada wajib haji yang kalau tidak dilakukan maka kena bayar dam. Famastaysara minal hadi. Maka Nabi Allah SWT sebut dalam ayat ini, fa idza amintum, bila mana keadaannya aman, dan faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, siapa yang ingin berseronok-seronok melakukan umrah sehingga sampai kepada waktu haji, famastaysara minal hadi, maka hendaklah dia menyembelih seekor binatang sembelihan. Dia kena bayar dam. Bila mula boleh lakukan ibadah haji, tuan? Bila permulaan Ashhurul Hajj? Permulaannya adalah bila masuk bulan Syawal. Itu pandangan majoriti ulama. Masuk bulan Syawal. Jadi kalau masuk bulan Syawal, kalau kita berkebetulan pergi ke Makkahul Mukarramah dan kita nak jatuhkan niat, boleh dah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Buat haji ifrad. Pahalanya besar. Berapa lama nak kena duduk dalam pakaian ihram? Kalau 2 Syawal dia jatuhkan niat dah. 2 bulan. Sekurang-kurangnya 2 bulan 10 hari. Padatlah pahalanya banyak. Kan? Tuan-tuan cubalah. Kan? Tak payah pakai baju lain. Tuala je 2 bulan 10 hari. Nak cukur tak boleh, nak apa pun tak boleh, kan? 2 bulan 10 hari. Tapi kalau orang yang dapat pergi dengan penerbangan yang lambat, yang lewat, yang terus masuk ke Makkah, dia alu-alukanlah, ambillah fadilat yang besar yang ada pada haji ifrad. Penerbangan terakhir yang confirm direct ke Jeddah dan terus ke Makkah. Ada peluang untuk melakukan haji ifrad. Ada peluang untuk melakukan haji ifrad yang dijanjikan dengan pahala yang sebesar demikian. Tapi kalau siapa yang tidak mahu melakukan haji ifrad, dia nak melakukan, ambil rukhsah melakukan haji tamattu' yang Allah sebut di sini, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Apa maksud tamattu'? Tamatta'a, ya tamatta'u tamattu'an, yang nak bersenang lenang, yang nak berseronok-seronok melakukan umrah. Kan? Macam kita pergi haji lah. Kita dah datang, contohnya kalau pergi awal, pergi Madinah dulu, duduk 8 hari di Madinah, nak menuju ke Makkahul Mukarramah, sampai keluar daripada Madinah, turun hotel, pakai pakaian ihram, ataupun bawa pakaian ihram, tukar pakaian ihram di masjid di Dhul Khulaifah, jatuhkan niat umrah, masuk ke dalam kota Makkah, buat umrah sekejap saja, masuk, tawaf, sa'i Safa Marwah, tahlul, habis umrah. So
Pergi pula penerbangan awal. Ada berapa minggu lagi nak tunggu? 3 minggu lagi nak tunggu hari haji. Apa nak buat? Itulah tamat-ta'a tu, seronok-seronok. Itu yang pagi ni dia turun kan, umrah, besok rehat, lusa umrah pula kan, bayar teksi 5 rial, pergi ke Tan'im, patah balik. Jadi itulah yang dinamakan sebagai haji tamattu'. Dan kenapa orang buat haji tamattu'? Dia kena bayar dam. Allah sebut famastaisara minal haji. Sebab dia tidak berniat haji di miqat. Dia hanya akan berniat haji di Makkah, di hotel tempat dia tinggal, pada hari sebelum bertolak ke padang Arafah. Tetapi di hujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hukum ini adalah untuk orang yang tidak menetap di Masjidil Haram. Sebab apa hukum ni tak ada untuk orang Mekah? Dia memang penduduk Mekah. Tak ada, sebab miqat bagi orang Mekah ialah rumah dia sendiri. Maka tak terpakailah. Tak timbul soal dia kena bayar dam, tamattu', kerana dia mengambil, dia tidak melakukan niat haji di miqatnya. Tetapi kalau ada orang yang tak mampu, ada orang yang tak mampu, Allah Ta'ala sebut jalan keluarnya apa? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Sekiranya kamu tidak mendapati binatang korban, maka baginya puasa 3 hari semasa dia dalam ibadah haji, 7 hari setelah dia kembali. Yang demikian itu adalah 10 hari yang sempurna. Dia kena puasa 3 hari di Makkah, dan kemudian lagi 7 hari apabila kembali. Yang demikian itu adalah 10 hari yang sempurna. Ada orang Malaysia yang tak mampu ni, kan? Ini kadang-kadang dia punya bekal, belum pergi dah ada checklist nak beli barang apa, kan? Ataupun dia jadi tak mampu, dia kata aku nak puasa lah, tak nak bayar dam. Itu setengah-setengahnya tak tahu pun dia kena bayar dam. Dia ambil package, kan, buat haji tamattu', awal-awal lagi damnya dah masuk kat dalam package, kan. Jadi bila kita cerita bab ni, dia datang jumpa, Ustaz, saya tak ada bayar itu, Ustaz. Memanglah kau tak bayar sebab dah masuk dalam package. Awal-awal lagi benda tu dah masuk dalam package, dia tak terasa yang dia kena bayar. Jadi dia pergi haji tetapi technical ibadah hajinya itu dia tidak mendalaminya, menyebabkan dia pun tak perasan bahawa dia dah bayar dam. Kenapa dia bayar dam? Sebab dia melakukan haji tamattu'. Dia melakukan haji tamattu'. Baik. Kemudian kita lihat sedikit ayat yang saya skip, satu ayat di ayat yang seterusnya, untuk memberikan kita beberapa ilmu tentang haji. Ayat 194. Allah sebut laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin summa afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk kamu mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam masa kamu melakukan ibadah haji. Ini pun rasanya orang Malaysia tak buat. Ayat ni menceritakan tentang kalau orang yang pergi melakukan ibadah haji itu, dia ingin mencari pendapatan semasa dia melakukan ibadah haji. Contohnya dia berniaga, dia nak pergi haji, tetapi kemampuan pergi hajinya istita'ah itu, dia cuma ada duit untuk pergi, tetapi tak ada duit untuk belanja. Ataupun dia tak ada duit, dia hanya duit untuk pergi dan untuk balik, tetapi untuk perbelanjaan di sana tak ada. Kan tuan-tuan pergi haji pun tengok kan, pelbagai bentuk manusia. Ada yang penuh kedaifan. Malaysia ni dah tak ada orang pergi naik kapal laut, betul. Negara lain masih ada. Orang India masih lagi pergi kapal laut. Yang mampu pergi kapal terbang, pergi kapal terbang. Yang mampu pergi kapal laut, kapal laut. Orang Pakistan masih ada lagi yang pergi kapal laut. Tuan-tuan barangkali pernah terserempak dengan orang-orang Afrika turun dekat airport di Jeddah waktu umrah pun pernah tengok, dengan bawa segala jenis kacang. Tiba-tiba kacang dia kena rampas dengan custom. Kan kesian kawan tu. Dia bawa kacang tu barangkali nak jual. Dia makan dalam Mukarramah supaya menjadi bekal untuk mereka di situ. Dan dari sudut hukum syarak pun tidak salah. Allah Taala menyebut la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak ada dosa bagi kamu kalau kamu mahu mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kamu sedang melakukan ibadah haji.
Ada yang bawa setakat ni? Tak ada kot. Nak pergi satu beg besar. Orang tanya dia apa ni? Ini ada belakang ni pudu dah nak jual kat sana, tak ada. Ataupun bawa kain tudung, tapi orang tempat lain ada. Kan? Kita berjalan di Mina nak menuju ke tempat melontar, ramai ada peniaga. Kan? Jual macam-macam dekat tepi itu. Sedangkan mereka dalam keadaan melakukan ibadah haji, dan Islam tidak melarang. Dalam keadaan melakukan ibadah haji itu harus untuk mereka mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kemudian apabila kamu fa idza afartum min arafatin, apabila kamu bertolak turun daripada Arafah, maka hendaklah kamu singgah di tempat yang namanya Masy'aril Haram, iaitu Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, hendaklah kamu mengingati dia Allah SWT seperti mana dia menghidayahkan kamu. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan sesungguhnya kamu sebelum daripada itu adalah orang-orang yang sesat. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah, dan hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, iaitu tempat di mana manusia ramai bertolak. Wastaghfirullah, hendaklah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Baik. Kenapa ayat pohon ampun ni ada? Ayat ni dia cerita balik tentang orang Arab. Bangsa Arab Quraisy ni, satu masalah yang ada pada dia ialah seperti mana bangsa Yahudi merasakan mereka lebih mulia pada orang lain. Sampai hari ni pun kan orang Quraisy merasakan diri dia lebih mulia. Kadang-kadang teman-teman kita yang Syekh Said ni pun kadang-kadang dia rasa dirinya superior daripada orang lain. Derma tak nak terima, kan, contoh. Jadi orang Arab Quraisy dia sebelum haji ni bukan amalan yang datang pada zaman Nabi saja. Umat sebelum dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah haji. Dan orang Arab Quraisy telah pun membedakan di antara mereka dengan yang lain. Mereka bila wukufnya di Muzdalifah. Orang ramai yang datang daripada luar kota Makkah, mereka kata wukufnya di Arafah. Dia tidak mahu wukuf bersama dengan orang lain. Sebab apa? Sebab merasakan diri mereka itu lebih mulia. Kalau kita teliti dalam surah Al-Baqarah, kita akan jumpa ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratil masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Ayat Allah Ta'ala menempelak orang Quraisy. Sebab orang Quraisy merasakan diri mereka mulia. Allah kata, adakah kamu menyangka kerja kamu siqayatul hajj, kerja bagi minum kepada orang yang datang melakukan ibadah haji. Ini kalau pergi Masjidil Haram tu, cuba perhati-perhati tong air Zam-Zam tu tulis apa? Suqya. Suqya tu dari situlah siqayatul hajj. Adakah kamu menyangka kerja kamu bagi orang entertain orang datang ibadah haji, wa imaratul Masjidil Haram, dan kerja kamu jaga Masjid Haram ni, adakah kamu ingat itu sama dengan man amana billahi wal yawmil akhir? Adakah cukup itu nak banding dengan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat? Jadi jawapannya tak sama lah. Jadi kalaupun kamu bagi minum kepada orang pergi haji, kamu jaga Masjidil Haram, baiki Masjidil Haram, tapi kamu enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak sama sekali. Beriman itu lagi mulia. Dan bangsa Arab Quraisy dalam kes haji, mereka melakukan haji bila sampai pada wukuf, dia berwukuf tapi dia tak nak wukuf di Arafah. Arafah second class, orang ramai-ramai. Kami bukan di Arafah, kami di Muzdalifah. Maka mereka berwukuf di Muzdalifah. Apabila sampai zaman Islam, Nabi SAW memerintahkan umat Islam, walaupun kamu Quraisy, wukufnya di Arafah. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kamu bertolaklah daripada tempat manusia ramai bertolak. Manusia ramai bertolak, berwukuf di Arafah, bertolak daripada Arafah, kamu pun kena bertolak dan berwukuf di Arafah. Wastaghfirullah. Kamu istighfarlah kepada Allah. Mohonlah keampunan pada Allah atas niat-niat kamu, atas sangkaan-sangkaan kamu, atas perasaan-perasaan kamu sebelum ini kamu lagi mulia pada orang lain dan sebagainya. Sedangkan matlamat ibadah haji itu akhir sekali tuan-tuan, nak menunjukkan kepada manusia hakikat manusia ni sama aja depan Tuhan. Kan? Pergi pakai pakaian ihram. Kalau raja boleh pergi dengan pakaian raja, tak boleh. Siap pakai bawa kiri panjang, kiri pendek semua ada kan? Tak, raja pun tak kira. Raja tak raja. Raja pun dia kena pakai sama saja dengan orang lain. Hakikatnya perhimpunan besar itu menunjukkan kepada kita betapa kita semua